Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Aris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Weh, banyak cerita weh race malam. Banyak gila. MotoGP memang betul lah. Jarang tak best bro. Unpredictable, drama. Susah gila nak jangka ending dia macam mana. Tenganga gila weh tengok. Daripada Moto3, Moto2, kemudian MotoGP. Tapi insyaAllah untuk video kali ni aku nak fokus kat satu benda je, iaitu brake. Seperti mana yang korang tahu, semalam ada drama. Kita ada insiden yang melibatkan Maverick Viñales, rider factory Yamaha, yang to be honest memang boleh berakhir dengan sangat buruk, iaitu speeding 300 km sejam. Kemudian dia brake, first bite tu ada. Lepas tu dia kata macam ada explosion sikit. Lepas tu brake terus hilang. Feel dia Viñales cakap macam tekan clutch je. Gila. Okeylah, tanpa membuang masa, jom. Red Bull Ring again. Memang bahaya, memang penuh drama. So ini sedikit recap untuk race kelas MotoGP dekat litar Red Bull Ring ni untuk kali kedua, iaitu Styrian GP. Antara talking point yang menarik lah. Okey, yang pertama sekali, KTM Tech 3 berjaya menang race MotoGP. Finally. Kalau korang tak ada idea betapa pentingnya kemenangan ni dan berapa besarnya benda ni, KTM Tech 3 ni adalah satu tim yang biasanya duduk kat belakang tau. Yelah KTM, lepas tu satellite team Tech 3. Tech 3 ni kalau korang tak tahu, masa dia pakai Yamaha dulu, dia biasa duduk kat depan. Biasa dapat podium, dapat nombor 2 lah, dapat nombor 3. Tapi tak pernah menang weh. So semalam, first win untuk Tech 3. Pakai KTM. Terbaik. So, tahniah kepada Repsol Honda kerana berjaya ganti KTM Tech 3 duduk belakang. Pembina Honda, jangan trigger. Okey, yang kedua, on the flip side, KTM sekarang telah officially kehilangan kelebihan MotoGP Concession Rules. Kalau korang tak tahu, rules ni MotoGP buat untuk tim-tim yang struggle supaya diorang lebih kompetitif. Diorang dibenarkan untuk buat lebih banyak testing, kemudian ada banyak private testing lah, macam-macam kan. Lebih engine dan sebagainya lah. Sekarang ni kira tinggal tim Aprilia je lah. Kalau sebelum ni KTM dengan Aprilia. Tapi lepas KTM dah menang 2 race ni, concession tu terbatal lah. Hanya tinggal Aprilia je yang ada kelebihan tu. So lepas ni kita akan tengok lah sama ada KTM akan start struggle balik ataupun terus kompetitif kat depan. We will see. Yang ketiga, Ducati akhirnya dikalahkan dekat Red Bull Ring selepas menang 5 tahun berturut-turut weh. Tak pernah kalah. Aku ingat game masa first dulu Iannone, lepas tu Dovi, lepas tu Lorenzo, dan semalam nyaris-nyaris Jack Miller. Tak ada rezeki lah. Okey, yang seterusnya, yang keempat, Jack Miller yang tahun depan akan bersama dengan factory Ducati team fight for the win dalam keadaan injured. Gila weh, aku tak expect dia boleh bertahan lah. Dia sendiri tak expect dia boleh bertahan sebab dia cakap dia punya sakit tu macam kena cucuk dengan pisau kat belakang. Yang bestnya, dia menang fight dengan Pol Espargaro yang fully fit. Lepas tu semangat membara-bara nak menang Tapi in the end dia terlepas pandang lah. Ada satu lagi rider yang dekat belakang dia yang akhirnya mendapat kemenangan lah. Okey, yang kelima, Joan Mir, tim Suzuki. To be honest, aku rasa dia adalah pemenang sebenarnya race malam, sebelum race kena red flag. Ini Jack Miller dengan Pol Espargaro pun cakap yang sebenarnya race malam bukan race diorang. Sebenarnya race malam tu race Suzuki. Tapi yalah, drama kan. MotoGP, unpredictable. Okey, yang terakhir, Viñales lompat daripada motor pada kelajuan lebih 200 km sejam. Yang ni lah yang aku nak cerita tu. Seperti mana yang korang tahu, benda ni berlaku disebabkan brake failure. So, jomlah kita cerita sikit pasal brake system dekat MotoGP. Pertama sekali, setahu aku dekat dalam MotoGP untuk tahun ni 2020 hanya ada satu pembekal je, iaitu Brembo. Semua tim pakai Brembo. Kalau dulu ada tim pakai Nissin tapi satellite team. Masalahnya bila diorang nak share data dengan factory team, dia jadi tak boleh nak compare. Yelah, equipment lain kot. So benda ni jadi isu disebabkan antara fungsi satellite team adalah untuk dapatkan lebih banyak data untuk kegunaan factory. So tim tu akhirnya terpaksa guna Brembo juga. Okey, sekarang sedikit history pasal disc brake dekat MotoGP. Pada tahun 1980, diorang menggunakan fixed aluminium disc. Kemudian beberapa tahun lepas tu, diorang improve kepada floating cast iron disc. Pada tahun 1990, diorang dah start pakai steel floating disc. Aku rasa ni agak similar dengan apa yang kita jumpa dekat jalan, full floating disc yang ada dekat superbike yang mahal lah. Dan pada tahun 2000, MotoGP dah start pakai carbon floating disc. Sebenarnya Viñales bukanlah yang pertama pernah jadi macam tu. Brake tiba-tiba hilang kan, brake failure. Ni aku cerita dekat MotoGP tau, yang sentiasa pakai brake system paling advance, terbaik dekat dalam dunia. Sebab kalau korang cerita pasal macam track day ke ataupun local race superbike ke, memang benda ni agak kerap tau, masalah brake ni. Pada tahun 2013 dekat Motegi, satu track yang paling demanding dari segi braking, Alex Espargaro pernah kena benda ni yang aku rasa memang betul-betul sama macam apa yang Viñales kena semalam. Tengah speed 300 km sejam, bila tekan brake
brake kosong, rasa macam clutch. Lepas tu memang terus terjun je lah daripada motor kan, macam apa yang Vinales buat semalam. Beza Alex dengan Vinales, Alex mengamuk gila weh masa tu. Masuk garaj, habis dia kena tendang ke semua benda. Betul-betul marah. Tapi yelah, aku faham je boleh mati kot. Vinales tu kira cool gila lah. Memang cool. Tengok heart rate meter dia lah, masa race pun bapak rendah kan. Setahun selepas kejadian, iaitu pada tahun 2014, Brembo memperkenalkan high mass carbon disc brake yang diwajibkan kepada rider MotoGP untuk track yang demanding macam dekat Motegi. So now kita tahu dekat MotoGP, diorang pakai carbon brakes yang mana ada dua jenis disc, iaitu standard dan lagi satu high mass untuk certain tracks yang agak demanding. Carbon brake ni korang takkan jumpa dekat jalan, at least pada masa terdekat ni lah. Sebab brake ni hanya berfungsi pada 200 darjah Celsius ke atas sahaja. 200 darjah Celsius kot. Sehinggalah kepada 800 darjah Celsius. Bawah daripada tu kalau tekan tak ada fungsi. Lagipun satu rotor carbon tu yang mahal gila tu hanya boleh bertahan lebih kurang 1000 km. Sedangkan a good steel disc brake boleh tahan sampai 50,000 km. Tadi aku mention carbon brakes ni suhu dia 200 darjah Celsius ke atas baru berfungsi kan. So ni bermakna bila hujan kena pakai steel disc lah. Sebenarnya tak. Dulu memang ya, diorang akan guna steel disc bila hujan. Tapi bermula pada 2016 dan 2017, rider-rider dah start cuba pakai carbon brakes ni ketika hujan. Dan kemudian manufacturer dah start develop disc brake punya cover supaya air tak kena dekat carbon disc tu, yang boleh menyebabkan dia sejuk dan tak berfungsi. Tapi kenapa diorang beria-ria sangat nak pakai carbon disc ni kan? Sebab dia simple. Carbon disc ni ringan, lebih ringan daripada steel. So kuranglah unsprung mass dan juga kuranglah gyro effect daripada rotating mass kan. Dan tambahan pula, carbon disc ni dia tak ada satu masalah yang diorang panggil inconsistent friction torque issue yang ada dekat steel brake. Less drag pun ya juga. Brake pads yang digunakan dalam MotoGP juga diperbuat daripada carbon dan boleh handle suhu 2 kali lebih tinggi daripada normal superbike. Untuk master silinder pula, actually dia agak similar dengan apa yang ada dekat superbike kat jalan yang pakai Brembo RCS tu kan. Radial master cylinder, kemudian dia ada remote adjuster tu lah dekat handlebar. Okey, caliper pula. MotoGP pakai monoblock 4 piston caliper. Dengar macam sama je lah kan yang ada dekat Panigale ke apa semua ni kan. Sebenarnya dia agak berlainan sebab material dia. Material caliper ni diperbuat daripada aluminium lithium dan bagi piston dan pad support diorang pakai titanium. Okey, kalau tadi kita tengok untuk carbon disc ni diorang boleh handle sampai 800 darjah Celsius tau. Untuk caliper dia boleh handle sampai 200 darjah Celsius sahaja. Aku cakap sahaja tu bukanlah rendah, sebab kalau compare dengan caliper yang ada kat jalan lebih kurang 100 ke 120 darjah Celsius je. Benda ni lah yang menyebabkan manufacturer develop corong penyejuk yang tujuan dia untuk sejukkan caliper, bukan sejukkan disc. Kalau caliper ni jadi terlalu panas, atas lagi daripada 200 darjah Celsius, kemungkinan akan memanaskan minyak brake dengan hose tu sekali dan akhir sekali menyebabkan brake failure lah. Race malam kalau kita tengok, memang semua rider Yamaha struggle gila dengan brake. Kalau tengok tim-tim lain pun struggle juga, tapi tak seteruk Yamaha lah. Even minggu lepas pun Quartararo dah komplain banyak kali lah pasal brake. Dia cakap masa dia brake tu, brake lever sampai dah kena handlebar pun motor tak berhenti kak. Ok, ni aku quote apa yang Valentino Rossi cakap. Our bike is very slow but good on the brakes. So we brake hard and stress them a lot. Maksudnya Yamaha punya motor tu perlahan. So bila part braking dia memang tekan habis-habis lah. Ada beberapa teori yang explain apa masalah dengan motor Vinales malam tu. Yang pertama, macam apa yang Rossi cakap tu, mungkin disebabkan motor Yamaha ni kurang dari segi straight line speed ataupun torque speed. Yelah, seperti mana yang korang tahu, torque speed inline 4 dekat MotoGP agak kurang lah. Jadinya untuk make up time, rider Yamaha terpaksa brake dengan sangat kuat, lebih daripada kapasiti yang brake tu boleh terima, dan eventually menyebabkan brake tu fail. Teori kedua pula adalah berkaitan dengan enjin. Kita tahu enjin Yamaha yang terbaru untuk tahun ni 2020 ada masalah reliability. Beberapa kali lah diorang punya rider terpaksa DNF sebab masalah enjin. Ada spekulasi mengatakan untuk menjaga enjin ni daripada rosak, diorang terpaksa mengurangkan engine braking dan maintain RPM rendah, yang mungkin menyebabkan rider hanya bergantung kepada brake system saja tanpa bantuan engine braking. Dan teori ketiga pula mungkin disebabkan Vinales tak pakai Brembo yang latest spec, iaitu GP4 yang mana Brembo bawa masa GP Jerez hari tu. Untuk makluman korang, Franco Morbidelli, Valentino Rossi, Fabio Quartararo semua pakai GP4. Semua dah upgrade. Still ada isu dengan brake, tapi tak adalah sampai bila tekan rasa macam clutch kan, hilang terus. Vinales tak pakai dengan alasan pada race weekend lepas dia tak ada banyak isu sangat macam rider-rider Yamaha yang lain. Dan dia dah try pun brake tu. Dia rasa macam tak dapat feel apa yang dia nak. Lagipun ni pilihan dia lah. Joan Mir, tim Suzuki tadi tu, dia obviously antara yang paling kecewa lah bila red flag.
So dia mempersoalkan tindakan Vinales lah untuk tak pakai GP4 tu. Sedangkan Yamaha memang ada isu dengan brake daripada awal lagi. Bagi dia ini membahayakan rider-rider lain. Dan seterusnya dia nak FIM Stewart untuk buat siasatan kepada Vinales untuk tindakan lanjut. So itulah dia 3 teori yang belum tentu betul, yang mana mungkin boleh explain kenapa berlakunya brake failure pada jentera Yamaha semalam. So basically itulah serba sedikit tentang brake system dekat MotoGP. Aku harap dengan perkongsian ni korang akan jadi lebih faham dan lebih enjoy untuk tengok MotoGP lepas ni. InsyaAllah kita akan jumpa pada video-video akan datang. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.